pun sama juga. Makin ramai yang kata saya fitnah lah, ejen Dajjal lah, ejen Yahudi lah, semua segala caci maki lah. Saya tak kisah. Sebab tu saya minta dengan hati yang ikhlas lah, saya minta Muqtas ni sila saman saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Abah Jemaah. Dan hari ini Abah ada tetamu yang istimewa. Abah datang sendiri ke Pulau Pinang kerana Abah nak mendengar sendiri dan mencari maklumat tentang isu yang sangat viral pada hari ini. Dan ini yang paling mengejutkan kita adalah pisang berbuah dua kali. Seorang ustaz yang berjubah yang membawa perwatakan seolah-olah alim dan warak daripada pimpinan PAS sekali lagi terlibat dengan kes seorang wanita. Saya pada asalnya tidak mahu terlibat dengan isu ini kerana saya lihatnya seperti isu pribadi. Tetapi apabila saya meneliti yang didedahkan oleh saudara Alex begitu berani dan beliau sedia berhadapan dengan tindakan mahkamah dan laporan polis. Dan yang kali kedua ini yang saya terkejut apabila bukan Alex ataupun Alina Aisyah yang memulakan perbualan itu, tetapi dimulakan oleh Ustaz Muqtas ini. Atas kebimbangan dan tanggungjawab saya sebagai ahli masyarakat di Malaysia, bimbang nasib-nasib para wanita lain, maka saya datang ke sini. Tetapi Alex, ingin saya nyatakan di sini, saya bukanlah mungkin mengambil apa yang Alex cakap ini satu benda yang fakta. Tetapi saya datang untuk mencari fakta. Dan saya juga bersedia untuk bersama dengan Muqtas ni sekiranya beliau bersedia untuk memberi fakta beliau. Hari ini saya bersama dengan saudara Alex ataupun Alina Aisyah. Ya, saya. Okey, sebelum tu saya nak tanya dulu. Adakah benda ini dirancang ataupun kebetulan ataupun ada cerita lain? Kerana tiba-tiba Ustaz Muqtas ni inbox dalam Messenger terkomen di wall Alina pula. Boleh cerita tak macam mana sebenarnya? Okey, cerita dia macam ni lah. Disebabkan dia tu ulama, dihormati oleh segenap lapisan masyarakat, kita pun teringin nak berkawan lah. Kan, bila kalau kata akaun Alex sendiri yang add FB dia, tak mungkin dia akan accept. Ya, betul. Jadi kita ni teruja nak berkawan dengan ulama lah. Di FB pun tak apa. Jadi ada friend list. Tapi mana nak sangka kan, bila Alina ni mungkin dah lawa sangat, manis, putih Cina. Itu ialah yang membuatkan Abang Muqtas ni terima salam perkenalan tu. Maksud saya Alina. Ya, Alina. Maksud saya approve FB. Friend request. Add bila? Add masa PKP, aku tak silap lah. Tarikh PKP, tak ingat lah. Banyak keping kan masa saya sendiri pun masih duk cari lah. FB Alina tu tak ada. Sebab saya nak tengok lah macam mana rupa parah seorang wanita yang boleh menggugurkan iman seorang ulama besar ni. Banyak gambar. Banyak. Jadi masuk ke dalam FB tu? Banyak gambar perempuan? Tak banyak sangat lah. Ada dalam 5-6 keping lah. Tapi dah putih kan, nenek Cina kan, mix Melayu. Cantik, manis. Daripada apa yang dia komen ataupun dia WhatsApp tu ataupun Messenger tu, sebenarnya saya tengok seperti dia dah biasa buat kerja macam ni. Dan saya dengar tadi live daripada Abu Nawas tadi, dia cakap Ustaz Muqtas ni ajak berzina di kondominium. Boleh Alex cerita tak macam mana dia ajak berzina tu? Berzina ni ajak tu betul lah. Kira macam mana tu,
ayat mengorat lah. Mula-mula mengorat, yang mula terang pasal agama apa semua pelan-pelan. Mula-mula dia start agama lah. Biasalah. Okey. Di screenshot yang saya dedahkan, yang telah didedahkan yang belum habis lagi tu, memang adalah tengok perbualan bab agama, insya-Allah apa semua ada semualah, jom solat apa semualah. Okey, jom solat. Lepas tu bila dah jatuh hati ni, dia selangkah ke selangkah lah. Ayat tu dah makin manis lah. Dalam ayat tu mungkin tak dedahkan lagi. Ada tak Ustaz Mokhtar ni ajak kahwin? Oh ya, ada, mestilah Lina Lawa. Lina Lawa dia ajak kahwin. Tapi yang pada malam tu yang petonah tu, maknanya dia nak pergi ke kondominium lah. Sebenarnya nak jemput Lina ataupun Lina, lebih dikenali sebagai Lina lah. Memang untuk pergi makan-makan dulu. Lepas tu bawa ke kediaman dia lah. Ada nanti saya akan next episode lah. Next episode adalah kediaman di mana tu. Okey. Kalau kita tengok ulama daripada PAS selalu berjubah. Di Facebook dia baca hadis. Dalam satu hari tu dia sebut nama Alina, Puan Cik Alina semua tu. Masa tu apa perasaan Alex jantan. Tapi Alex tahu dia telah menggambarkan Alex ni seorang perempuan. Macam mana? Dah tu ustaz tengah mengajar, masih sempat lagi tu nak mengambil hatilah Alina tu. Okey. Saya ni suka dengar kuliah-kuliah dia. Secara peribadi ni suka dengar kuliah-kuliah dia. Bila dia start kuliah hari tu, saya tekanlah emoji suka. Emoji love. Emoji kan ada suka, love, betul, wow, apa semua kan. Betul, takut, benci, marah semua kan. Saya pilih yang love tu. Bila sampai kat love tu, siapa yang buat live FB, dia akan nampak adminnya lah. Kiranya Motor Senit lah yang tengah buat live tu, dia akan nampak siapa yang live, siapa yang tengah join dia punya live. Dah tentulah Lina. Itu membuktikan bahawa pernah berhubung dan berkenalan dan dia tahu detail. Dia kenal detail. Ya. Tinggal di Perak dia apa? Bukan. Sebenarnya sebelum dia buat tu, ada mesej dengan dia. Dia tanya ada kat mana apa semua. Saya cakap ada di kampung nenek. Nenek tak sihat, balik jaga nenek, macam itulah. Tidak cakap ada Perak. Mana detail dia tahu. Mana dia tahulah kat nenek tu, nenek Lina tu, kononnya nenek Lina yang sakit tu. Sebab Lina dah mesej bagi tahu kata lokasi rumah nenek tu di Batu Kurau, Taiping. So maknanya saudara Alex memang tidak takut kalau Mokhtar Senit nak saman Alex. Saya suka sebenarnya. Sebenarnya saya suka disaman. Setengah orang mesti bukan setengah orang lah. Semua orang tak suka disaman. Betul. Tapi saya suka. Dia sebenarnya presiden dia pun pernah menyaman Sarawak Report. Boleh saya tambah sikit? Boleh. Okey, sebab saya suka disaman ni tuan-tuan dan saudara Jemin. Okey. Ketika ini seperti juga hal fikah yang dulu, saya dituduh memfitnah. Ya. Jadi saya pun tak ada ruang untuk bela diri. Dan hal fikah pun tak saman. Akhirnya diam begitu saja. Kemudian datang kes Alina Aisyah ataupun lebih dikenali sebagai Lina, pun sama juga. Makin ramai yang kata saya fitnah lah, ejen Dajjal lah, ejen Yahudi lah, semua segala caci maki lah. Saya tak kisah. Sebab tu saya minta dengan hati yang ikhlas lah, saya minta Mokhtar Senit sila saman saya. Kalau kata dia rasa saya fitnah, kan? Sebab bila dah dia saman, di mahkamah kita tak boleh sembunyikan apa satu pun. Semua segala fakta saya kena tunjuk di mahkamah. Begitu juga dengan Mokhtar Senit. Dia tak boleh sembunyi apa satu pun. Jadi Mokhtar Senit saja yang tahu sama ada Lina ataupun dikenali sebagai Alex memfitnah, mengklon segala-gala klon yang dituduh sekarang ini. Saya suka disaman. Saya duit tak ada, tapi saya suka disaman. Untuk menunjukkan saya ni benar, bercakap benar.
Betul. Betul. Nabi pun pesan, walaupun datang seorang yang fasik, walaupun seorang yang Yahudi, dakwaan dia tu, kita sebagai orang Islam ni kan, kena nilai dakwaan dia tu betul ke tidak. Saya sebenarnya begitu teruja dan begitu kagum dengan keberanian Alex. Namun saya berasa sangat sedih. Saya tidaklah mengatakan apa yang Alex kata ini satu fakta yang betul. Tetapi apabila Alex begitu berani untuk didakwa, ini berbeza dengan kes-kes yang berlaku di Facebook. Apabila yang menyerang, lepas tu dia akan diam, menggunakan fake account, dia akan hilang. Ini yang menyerang ataupun yang membuat tuduhan ini menyatakan secara terbuka berani disaman. Dan beliau bukanlah orang yang tidak kenal dia, orang kenal dia, dan dia adalah ini kali kedua. Jadi saya berharap sangat para walaum, para penyokong Ustaz Mokhtar Senik yang mungkin anda menyokong Ustaz Mokhtar Senik, tetapi sokongan itu mestilah dihadirkan dengan fakta dan kebenaran. Dan saya sendiri walaupun saya katakan bahawa Alex tidaklah berada 100% dalam kebenaran, tetapi melihat kepada keberanian dia, melihat kepada fakta-fakta yang ada, kereta, nombor telefon, suara, sofa 75 inci. Jadi kebenaran itu, yang 75 itu bukan fakta. Itu bohong. Itu bohong, sah. Yang tu bohong. Itu bohong. Itu bukan dari pihak saya. Itu bohong dari pihak dia. Pihak Mokhtar Senik. Dia klaim tu melampau lah. Terlebih sangat. Kalau 7.5, kalau 0.5 okey lah. Macam saya ni okey lah. Saiz badan agak-agak lah. Mungkin Ustaz Mokhtar Senik boleh buktikan beliau adalah 7.5 di mahkamah. Ya, yang itu saya sokong. Sebab tu saya cakap, saya suka disaman. Segala fakta kalau akan kita dedahkan di mahkamah. Ya. Dia pun boleh upah lawyer. Ya. Saya pun boleh cari lawyer saya juga. Bahkan Parti Amanah telah menawarkan peguam percuma kepada Mokhtar Senik sekiranya beliau nak menyaman Alex. Dan kalau kita tengok ini dah melampau ni Alex buat, guna nombor kereta. Ini satu kesalahan negara, undang-undang. Guna nombor telefon. Sepatutnya dengan tuduhan yang Alex buat ni, pihak Mokhtar Senik boleh buat laporan polis. Tapi saya pelik, kenapa tidak ada laporan polis mengenai dengan penggunaan nombor plate palsu dan juga nombor telefon yang kita tengok tertera nombor telefon. Suara memang macam suara dia, gaya memang macam gaya dia. Tetapi ialah kita mestilah siasat lah. Tetapi apabila perkara ini diteruskan dan para walaun hanya boleh mempertahankan Ustaz Mokhtar Senik dan tidak dibawa ke muka peradilan yang di mahkamah, akhirnya betul lah dalam PAS ada watak Ustaz Hamidi. Saya sendiri pun pada asalnya tak berminat sangat untuk masuk campur isu ini, tetapi apabila saya bimbang, ialah saya ini pencinta wanita. Jadi kita bimbang dengan nasib-nasib wanita, kita bimbang dengan seorang ustaz yang gunakan agama ini untuk mengorat wanita. Dan kita tahu bagaimana wanita Malaysia ini terlalu dambakan seorang ustaz. Dan ini juga kita harus berterima kasih kepada Alex. Alex telah buktikan bahawa watak Ustaz Hamidi di dalam drama No 1 dan 2 ada. Wujud. Dan biji kereta Mercedes, kereta perempuan. Kalau betul lah dakwaan Alex. Tapi hari ini saya sendiri, saya secara personal percaya dengan kisah Ustaz Mokhtar Senik kerana ketakutan beliau. Dan kalau kita tengok dalam Facebook, tukar nombor plate, jadi macam plate lah. Okey. Berkenaan nombor plate tu, minta maaf saya potong sikit. Boleh. Saya bukan emosi. Saya sebenarnya seorang yang rasional dan open minded. Tapi bila dikatakan nombor plate itu telah disalahguna, kereta tu pun kereta klon, nombor plate tu pun diklon, dan semuanya bermaksud dibuat oleh Alex, oleh saya. Apa kata Mokhtar Senik? Aku pula saman hang tuduh aku klon nombor plate kereta hang tuduh aku klon hang punya nombor telefon yakni SIM card. Macam mana? Sebab selepas kejadian yang saya tak ingatlah kejadian mana, tapi yang
banyakkan guna telefon untuk buat pengganas apa, guna handphone kan. Diwajibkan oleh kerajaan Malaysia, setiap nombor telefon yang akan digunakan oleh kita mesti didaftarkan mengikut butir-butir yang ada pada kad pengenalan kita atau yakni IC. Kan? Jadi macam mana kad tu ada dalam handphone hang. Handphone nak mahal, handphone nak mahal ni gambar clear sikit. Kan, kat sofa tu pun clear gambar. Handphone tu pun ada dekat hang. SIM card tu ada dalam handphone hang. Handphone tu pun dan SIM card tu pun sentiasa ada dengan hang. Macam mana hang boleh kata nombor tu boleh di-clone? Okey, saya rasa cukup takat ini saja. Alex akan buat pendedahan lagi. Tetapi saya nak cakap pada pegawai Mokhtar Senik yang sedang melihat video ini, yang sedang melihat kami sedang berbicara dan bersoal jawab. Macam saya kata tadi, saya tidaklah menyokong apa yang Alex buat, tetapi akhirnya kerana Alex pada pandangan saya telah mendedahkan wajah sebenar seorang ustaz yang berada dalam lagi satu kekeliruan. Katanya kereta Mokhtar Senik tu ada di KL, tapi Mokhtar Senik ada di Kuantan. Okey. Lepas tu kata kejadian tu di KL lah, kat Stesen Minyak KL lah. Hey, kami tak pernah sebut pun kejadian tu di mana, stesen minyak tu di mana, tak pernah sebut pun. Kenapa hampa duk sebut di KL lah, di mana lah? Kami tak pernah sebut pun kejadian tu di mana. Kami tak pernah sebut. Dan hanya dengan saman saja boleh mengesahkan Mokhtar Senik ada di mana pada malam itu mengikut telco, radius panggilan tu tengah bercakap tu dia ada di mana. Radius takkan lari jauh. Sama ada di Kuantan kah? Sama ada di Kuantan kah? Sama ada di Kuantan kah? Sama ada nyerita tak mana malam tu hang Mokhtar Senik. Hari Selasa. Hari Selasa juga? Hari Selasa. Dan satu lagi. Tadi saya tengok ada komen-komen, saya tak ingat lah dekat mana lah, dekat ada orang mention saya, tapi bukan dekat status saya lah. Kata Alex ni telah memalukan seorang ulama yang berpusat di Pahang, di Kuantan Pahang. Sukacitanya saya nak maklumkan, bapa saya pun anak jati kampung darat sekolah berserah Kuantan. Okey. Saudara mara saya pun bersaipah di Pantai Balok. Okey, di Tanjung Lumpur pun bersaipah saudara mara saya. Jadi saya rasa bangga bila saya dapat mendedahkan kejahatan ulama yang berpusat di Kuantan. Saya pun boleh dikira anak Kuantan. Kalau nak tahu, arwah datuk saya orang panggil Pak Mat Tapeng. Depan Mi Calong berserah. InsyaAllah tanya situ semua orang tahu siapa keturunan-keturunan saya. Ini bukan kita nak sembang bab keturunan yang hebat-hebat, tak ada. Tapi kita nak bagi tahu, kalau dikatakan saya memalukan ulama yang berpusat di Kuantan, saya pun malu bila ada ulama agamawan jahat yang berpusat di Kuantan, tempat bapa saya. Boleh macam tu? Okey. Saya nak ubah sedikit yang kepada yang membuat komen katanya Alex memalukan ulama. Sebenarnya pada pandangan saya, kalau ulama itu tidak dapat membersihkan namanya, dia telah memalukan ulama seluruh dunia. Hari ini memang kalau kita lihat ramai yang berpura-pura sebagai ulama. Dia kalau sekadar berjubah, berserban itu semua boleh. Tapi hari ini kalau kita tengok akhlaknya, dan kalau kita tengok kalau itulah kegemarannya, tak boleh tengok perempuan dahi licin kulit putih terus dia nak goda, dan yang kita paling sakit hati, dia menggunakan Islam. Inilah wajah Alina pada apa saya. Inilah wajah Alina. Jadi kepada Ustaz Mokhtar Senik, kepada pegawai Mokhtar Senik, anda boleh bersihkan nama anda. Mungkin anda boleh jemput saya akan bersama dengan Mokhtar Senik. Saya akan tanya soalan yang sama kepada Mokhtar Senik, seperti mana yang saudara cakap tadi, Ustaz berada di mana, bla 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 itu. Dan
Dan kepada mereka yang terus menyokong Ustaz Mokhtar Senik, anda jangan terlalu berlebih-lebihan. Kerana Ustaz Mokhtar Senik pun tak berani nak membersihkan namanya. Bak penyokong yang berlebih-lebihan tu, saya rasa sebenarnya bukan ada, saya tak ada bermasalah dengan penyokong-penyokong Mokhtar Senik. Jadi berkomen jangan sampai menggunakan ugutan ke apa, tak seronok. Saya tak suka macam tu. Kita hidup kena bermasyarakat berharmoni dan hidup dalam kebenaran. Islam ajak kepada kebenaran, bukan kepada kemunafikan. Itu saja saya nak pesan. Dan yang saya heran ni, Mokhtar Senik ini pun tak bela diri dia. Ya. Saya bukan tuduh Mokhtar Senik. Tapi saya mendedahkan perbuatan dia. Saya bukan tuduh, jangan salah faham. Saya mendedahkan perbuatan, bukan saya menuduh. Bila saya menuduh, kalau tak betul, saya ni dia dikira fitnah. Tapi saya bukan maksudkan saya fitnah ataupun saya menuduh. Saya mendedahkan wajah sebenar. Kerana gelaran ustaz, gelaran ulama ini satu title yang sangat besar. Dan saya yakin bila Alex yang menggunakan wanita, gambar wanita itu digoda oleh Mokhtar Senik, sudah pasti kita juga terkejut. Dan saya juga yakin Alex, seorang pencinta kucing ini, juga sebenarnya bimbang dengan nasib para wanita. Kepada penyokong, terutama wanita, berhati-hatilah dengan ulama PAS ini. Kenapa? Mereka menggunakan agama untuk memikat anda. Sebenarnya mereka bukanlah ikhlas untuk menjadikan anda sebagai isteri ataupun nak membawa anda ke arah kebaikan. Kalaulah ditunjuk gambar 7.5, ditunjuk benda-benda yang tak sepatutnya, itu sebenarnya beliau sangat tidak rasional. Okey, dalam hal ni Encik Jemi Hasan, ya, saya nak bercakap sikit saja. Okey. Sikit saja lagi. Okey, boleh. Walaupun Encik Jemi Hasan tak tanya, tapi saya terpaksa menerangkan. Memang kita nak bagi supaya penonton jelas pada malam ni. Dalam cerita hal ini, hanya ada beberapa pihak saja yang tahu kebenaran. Allah Ta'ala, malaikat, iblis, syaitan, Mokhtar Senik dan Alex ni. 6 pihak ni yang tahu saja. Yang penyokong Mokhtar Senik, walaun, anak murid dia ke apakah, tak tahu cerita, duduk diam-diam. Nanti orang cakap apa, malu. Sedangkan 6 pihak saja yang tahu. Saya ulang sekali, Allah Ta'ala, malaikat, iblis, syaitan, Mokhtar Senik sendiri dan juga Alex. 6 pihak. Boleh saya cakap tu? Rasanya saya bercakap benda ni tidak menjatuhkan akidah. Betul. Kalau awak mengucap 2 kalimah syahadah, begitu juga saya. Kalau Allah Ta'ala Tuhan awak, dia juga Tuhan saya. Kalau Nabi Muhammad tu Rasul awak, dia juga Rasul saya. Tak ada beza. Cuma saya tak ada menggunakan agama untuk kepentingan nafsu. Itu saja. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Alex. Dan sekali lagi saya nak merayu kepada peminat Ustaz Mokhtar Senik. Tudan ini bukan perlunya kamu untuk membela Ustaz Mokhtar Senik. Yang harus membela Ustaz Mokhtar Senik adalah Mokhtar Senik itu sendiri. Kerana hanya dia yang tahu. Hanya dia yang tahu dan hanya dia yang boleh membuktikan di mana beliau berada, kata beliau berada di mana. So kalau Ustaz Mokhtar Senik tidak berani nak mengemukakan bukti-bukti tersebut, saya harap penyokong birasional, tak perlu benci kepada Alex. Alex hanya mengambil tanggungjawab sosial, tanggungjawab masyarakat, kebimbangannya kepada para wanita di tanah Melayu, di Malaysia. Sudah pasti yang akan terkena anak-anak Melayu di Malaysia. Jadi birasional, tak perlu nak marahkan Alex. Kita tunggu saja apa tindakan Ustaz Mokhtar Senik. Betul. Macam Encik Jemi Hasan cakap, tak perlu rasional, tak perlu emosi, kena rasional. Dan seelok-eloknya lah, tunggulah segala pendedahan saya sehingga habis. Masa tu tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, abang-abang, makcik-makcik, walaupun ke anak murid Mokhtar Senik ke, boleh tengok, kaji, tengok.
takkanlah sampai Sofa pun saya nak edit agak-agak. Memang saya ni terkenal, tak pernah nak bohong lagi lah setakat ni. Tak ada rekod fitnah lagi. sebab dia berani dan dia ada bukti dan dia ada hujah yang boleh mematahkan hujah. Beliau adalah Ustaz Mokhtar Senik, mungkin melalui laporan polis dan pergi ke mahkamah. Dan sudah pasti selagi Ustaz Mokhtar Senik tidak membuat laporan polis, saudara elect akan terus mengeluarkan bukti-bukti. Kenapa? Kerana kita takut ustaz ini memalukan ustaz seluruh dunia. Jadi sekali lagi, pada penyokong, kepada pendengar, kepada penonton, be rational. Selagi mana Ustaz Mokhtar Senik tidak membuat satu jalan mengikut undang-undang negara, kita tak boleh menghalang Alex untuk mendedahkannya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua, be rational. Saya mengucapkan terima kasih kepada Alex kerana telah mengambil langkah berjaga-jaga untuk wanita di tanah Melayu di Malaysia ini, yang insya-Allah menyelamatkan ramai lagi anak Melayu sekiranya benarlah ustaz ini berwajah syaitan. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.